Sebab dia tak kenal. Asing kan. Kalau kita pergi ke Susura masih baca sejarah apa semua, Muhammad Allah tu berbeza, dia asing tu. Tapi nama kat masjid tu dia tak sekali. Kiri kanan. Kan sama tinggi nama Allah Muhammad. Pasal apa tak nama Muhammad tu rendah sikit? Allah tak atas. Patut atas sikit. Tak dekat-dekat pula tu. Semua ada masuk ya. Kelarangnya tu. Kelarang bagi Rasulullah. Tu yang bai'ah saya tu, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah mengaku diri. Dia cakap akulah Allah. Jumpa dalam mimpi. Dia beri bomba. Beri bomba. Ada. Cikgu ada jumpa yang dalam bai'ah, yang dalam bai'ah semua. Sebelum dia bai'ah, dia pernah jumpa tak Rasulullah? Macam Cikgu Mizi tu pernah jumpa. Sebab dia ambil dengan Pak Abu Dasar. Tu pergi lepak. Lepas tu dia ambil dengan saya, jumpa lagi. Tapi arwah Pak Abu, member saya tu, dia meninggal arwah. Dia dengan Pak Abu Hasan ni baik. Dia pernah satu kereta dengan Pak Abu. Pak Abu nak tengok. Dia cakap dengan kawan saya ni, arwah ni. Nak tengok macam mana benda ni dia bawa kereta. Tutup mata. Mana yang bawa tu Muhammad. Tutup mata. Puna apa semua dia tak tengok. Kawan saya tu terkejut lah kan. Dia punya kelebihan Pak Abu ni. Tapi itulah hati dia cerah tu. Tu saya kata, saya nak kata salah tak. Confirm di mana tak sembahyang. Saya pergi rumah arwah anak-anak, kat rumah anak-anak dia. Dia tak sembahyang. Macam mana saya tak boleh fikir. Saya tak boleh mengatakan, saya nak kata kena salah. Dia bukan jalan orang ni. Arwah ni Pak Abu. Anak-anak murid pun bukan jalan ni. Kasi tu saya kata macam mana? Saya pun tak faham. Saya nak kata salah, saya tak berani. Saya bukan kita bukan buat jas orang macam tu kan. Boleh hukum orang. Tapi mungkin apa yang dia faham tu mungkin saya tak tahu kan. Apa yang dia bercakap hari ni saya faham. Dia pegang dia angkut di hakikat. Sebab tu orang malifat dia faham dia tengok orang tu. Ni orang syariat. Ni orang tarekat, ni orang hakikat. Dia tak hukum. Sebab dia tahu orang tu dalam perjalanan, dalam proses dia. Dia banyak bertengkarnya orang tarekat dengan hakikat. Tapi kalau dah sampai 3 golongan tu lah. Kalau syariah tu biasalah. Yalah. Syariah tu memang dia setakat asas basic je lah. Orang awam. Macam kadang-kadang kita baca hadis, banyak hadis kita baca semua tentang kau lepas sembahyang, dia awalkan waktu sembahyang. Kadang-kadang hadis-hadis macam ni, kadang-kadang kita berfikirlah, kadang-kadang wali-wali ni pun dia tak boleh suruh apa semua. Dia masih lagi buat kat rumah sebab apa, ada benda-benda yang sangkut-sangkut tu dia tak nak buat, dia suka buat kat rumah. Contoh kata macam dia nak lepas solat tu dia nak berzikir ke apa ke diri apa semua, mudah untuk dia. Kalau dia pergi surau dia tak dapat nak wiridnya tu kan. Tak boleh kau tengok lain. Nanti kenapa takut bangga diri. Bila kita zikir, kau katakan sembahyang lepas sembahyang kita zikir gila orang duk ni, dia zikir, takut bangga diri lah pula. Iyalah. Dia ilmu ni ilmu hati, dia jaga hati. Kan banyak hadis kata, ada kata kalau ada Rasulullah ni, siapa yang tak pergi sembahyang berjamaah boleh dibakar rumah ni. Betul. Ada tu. Macam mana mereka kan? Kita nak mentafsirkan benda tu kadang-kadang macam ni lah. Bila kita mampu, kita pergilah. Tak mampu di mana. Dia sebenarnya zaman Rasulullah tu ada seorang tak pergi solat Jumaat. Memang orang panggil dia fasik lah. Nama dia Abdullah Fasik. Jadi Abdullah Fasik ni pekerjaan dia curi kain kapal. Dan curi kain kapal ni tak terlibat dengan manusia. Sebab kain kapal tu hak milik Allah Ta'ala.
Jadi dia minta ampun dengan Allah Ta'ala je lah tiap-tiap malam. Oh. Cuma ada satu riwayat, katanya dia pernah dengar perbualan di antara Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah tanya, dia nak tahu rupa Tuhan tu macam mana. Jadi Rasulullah kata, kau lihatlah muka aku. Jadi dia dengar situ, dia pegang. Jadi apabila dia wafat ni tadi, Abdullah Fasik ni, dan nama Diki Fasik, tak ada seorang yang pergi solat jenazah dia. Jadi Rasulullah ni dapat perintah daripada Allah Ta'ala. Dia cerita syariat tadi. Rasulullah pergi. Apabila Rasulullah pergi, sahabat pun kena pergi lah. Sebab dia ikut Rasulullah. Jadi apabila nak masuk dalam rumah tu tak boleh. Maknanya terimpit-impit. Seolah-olah penuh lah dalam rumah tu. Ada tak ada orang nampak macam ni. Jadi apabila solat jenazah Abdul Fasik tu, penuh solat. Kan? Tak kira sahabat lah. Malaikat pun ada juga. Dia kata penuh nak masuk payah tadi, malaikat lah. Lepas tu akak keranda, usung keranda ni pun sahabat akak ingat. Macam jinjing. Terjinjing. Maknanya ramai yang angkat. Malaikat pun angkat juga. Allah muliakan diri dia tu. Dia rasa lah. Apabila Rasulullah nak letak dalam liang lahat, so senyum. Macam itulah sahabat tanya. Pada tu sahabat tanya, pasal apa kamu ya Rasulullah senyum ketika nak masukkan jenazah Abdullah Fasik dalam liang lahat ni? Macam mana aku tak senyum? Bidadari, tangan bidadari sambung. Ni malaikat bersambut lah. Atas amalan dia yang selalu minta ampun dia tu. Dia sebenarnya tiap-tiap malam Rasulullah tanya bini dia tu dia buat apa. Dia gantung kaki dia lah atas, kepala ke bawah, dia tak tidur. Dia beramal ibadat. Seolah-olah bersengkam mata lah. Bersengkam mata lah. Mana tiap malam dia buat amalan dia kan? Dia istighfar. Dia Abdul Fasik ni dia glamour dengan istighfar dia. Dia ada istighfar dia. Baba Rosli Al-Banjari ada istighfar dia. Saya ada tu. Kalau nak nanti saya cari balik istighfar dia. Dia terkenal dengan istighfar dia. Memang dia buat amalan istighfar tu memang hari-hari je. Jadi baca istighfar tu. Sebab pekerjaan dia curi kain kapan. Dah tak pergi solat masjid. Dia masuk hari tu Rasulullah bakar rumah tu. Bukan rumah ni. Kata habis rumah Abdul Fasik tu Rasulullah bakar. Dia sebenarnya rumah iman Islam Tauhid Marifat tu, rumah dalam diri tu. Bakar dengan zikrullah. Tu maksud dia. Itu maksud dia. Maknanya apabila kita solat mana-mana pun kita kena solat dalam masjid, dalam Kaabah, dalam hati tu. Tu maksud dia. Bukan hadis tu boleh baca syariat saja. Itu kadang-kadang banyak simbolik. So bila kita dalam hukum fiqh ni kan, dia orang baca zahir. Kalau dia kata Rasulullah bakar rumah, tu adalah masjid, rumah dia tak kena bakar. Kalau kena bakar, tak adalah mestilah ada fasik duk merempat. Terjalan ke apa. Ni rumah dia dah ada. Macam hari ni saya punya karya surau saya lah, hantar satu mesej. Okey, hadis Rasulullah ini memberi kebaikan orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Diharamkan dirinya api neraka. So dekat situ macam mana kalau kita ikut hukum ataupun dari segi simbolik dia apa benda itu? 4 rakaat tu sifat semua apa. Barang tu dia sebenar diri. Dia nampak bilangan tu, dia nampak waktu tu.
Tak lama mana waktu tertaluk dengan waktu masa dan zaman. Dia kalau baca hadis ke, baca cerita ayat Quran ke, baca apa-apa pun ambil tak tadi. Tadi tak tadi. Jangan baca luar diri. Sampai bila tak sampai masuk dia. Quran ni memang dia jenis memang dia banyak simbolik. Dia ilmu bayan, mantik, Balaghah balaghah, apa semua. badai. Mana tak boleh ambil dengan zahir ayat, tak boleh. Al-Quran khalaqal insan al-malahul bayan. Mengajar manusia dengan perkataan. Bukan terjemahan. Allah Ta'ala mengajar dengan perkataan. Bahasa Al-Quran bahasa paling tinggi. Dia orang kata kalamullah. Orang cari kata kalamullah. Sebenarnya kalam Muhammad. Sebab duduk suara. Dalam Al-Quran ni dia terbagi kepada beberapa hukum. Ada yang hukum, ada yang tafsir, ada apa? Ada yang jelas, ada yang ada mutasyabihat, mutasyabihat, ada muhkamat. So memang dia menentukan. Ada yang perlu kita diperjelaskan daripada dari segi simbolik dia. Ada sebenarnya Rasulullah yang terangkan ayat Quran tu. Asbabun nuzul ayat tu. Bagi penjelasan. Takkan ada Rasulullah tu. Yelah macam Wahabi dia pegang tu, berapa ribu je. Ambil dah Rasulullah bercakap. Sepatah ni sehari 50. Darab dah. Start daripada umur dia 40 sampai dia wafat 53. Saya kira ada 300,000. Yang sekarang ni mana ada 300,000. Habib Umar pun 100,000. Kalau campur dalam kutubu sitah, sunnah sitah, kan? Berapa ribu. Itu belum yang al-bait lagi, hadis internal dia, hadis rahsia dia. Tapi kalau benda ni tak dijelaskan oleh orang-orang yang faham tentang Al-Quran ni, tak faham ni. Tak faham, dia akan baca selapis je. Al-Quran tu bukan selapis, 2 lapis. Definity maksud dia. Dan nama lagi mukjizat. Dia faham setakat dia faham. Orang lain faham. Ya. Dia nak nafi mana boleh. Tu bukan zat Allah. Tu ayat Quran. Adakah penafsiran ni banyak ditafsirkan oleh imam-imam Syafi'i ke, imam Maliki ke, imam Ghazali ke? Di tafsir Al-Jalalain Imam Syuuti. Tafsir Al-Qutubi. Tafsir Ibnu Katsir. Dia orang tafsir apa Pak saudara Nabi tu, Abdullah. Tafsir tu dia tak pakai. Wahabi. Yang ada kat rumah saya tafsir tu. Memang dia Wahabi tak pakai tafsir tu. Tak pakai tafsir tu. Pak saudara Nabi. Banyak macam Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas. Abdullah bin Ibn Abbas. Dia tak pakai tafsir tu. Kenapa dia tak pakai ataupun dia tak serasi dengan apakah yang dia rasa? Sebab cara dia tafsir tu cara macam orang sufi pakai. Orang sufi kan dia banyak kiasan kan, metafora, bayan. Dia tak pakai lah, dia kan bercahaya. Kalau Ibnu Katsir dia pakai lah. Ibnu Qayyim Al-Jaziyah dia pakai. Macam Wahabi ni kadang saya pun tak faham lah. Bila kata Wahabi tak sama. Ya saya tahu yang saya faham tentang Wahabi ni bila macam benda-benda yang kita buat sekarang, macam tahlil lah apa kan, dan tak buat ni kan. Wahabi kata tak boleh kan, tak sama apa yang Rasulullah buat. Tapi dia katakan benda ni bukan baru ni, tak buat dulu. Orang-orang alim ulama buat benda bukti. Dia sebenarnya dia tak bagi buat tahlil tu sebab dia tahu tahlil tu daripada pendiri tarekat Satariyah. Nama dia Syah Kuala Abdul Rauf Singki. Orang Aceh panggil Syiah Kuala. Dekat Aceh tu ada satu makam masa tsunami. Makam dia tak kena pukulan tsunami tu. Dialah yang mengasah tahlil tu. Mana dia benar? Kalau amalan orang tahlil tu amalan tarekat Satariyah. Nusantara yang amal tahlil ni.
belah Arab pun tak ada ke? Ke ada? Memanglah ada dulu macam apa pusat suluk di Jabal Qubais tu. Maknanya alim ulama kita pergi ke Mekah buat haji buat umrah. Memang dia akan duduk situ. Dia akan bersuluk situ. Tapi tak ada dah apabila Muhammad Abdul Wahab bergabung dengan Saud tu. Dia apa musnahkan pusat suluk tu. Sekarang jadi istana tempat tu. Benar ke salah buat? Apanya salahnya? Tu saya kata salah taman tu. Bukan dia dong. Dia hukum asal kalau ikut ahli sunnah wal jemaah ni kan kita mazhab kita lah Syafi'i kan. Asal dia harus. Duduk dia harus dulu. Kecuali ada dalil yang kata benda tak boleh. Macam dia diletak di haram dulu. Haram. Kecuali ada dalil ada nas baru benda tu boleh buat. Jadi salah dia salah letak awal-awal lagi. Macam dog tu memang Rasulullah tak makan, tapi sahabat makan. Dog apa? Bewak dak. Bewak yang lidah macam manusia. Daripada pasir tu lah. Tapi itulah. Macam solat sunat lepas wudu. Rasulullah tak buat, tapi bila buat yang Rasulullah dengan tapak kaki dia tu dan syurga tu kadang-kadang dekat apa sebenarnya motif dia tu yang ialah benda-benda yang baik kan kita baca motif dia nak potong kerat umat Islam dari berhubung dengan alam ghaib. Amalan-amalan kita tengok yang Wahabi tak bagi buat tu, itu ialah amalan yang kita rohaniah ni, nyawa ni berhubung dengan alam ghaib. Jadi kekuatan Islam pada alam ghaib. Orang beriman itu orang percaya pada benda ghaib. Jadi macam beristighosah, bertawasul, bertabaruk, kan? Tahlil, yasin. Itu kan amalan Quranian. Jadi dia tak bagilah umat Islam ni buat. Sebab penjajah dulu nak masuk tak boleh. Sebab dia orang kuat dengan amalan ni. Ada keberkatan dia, ada pertolongan daripada alam ghaib. Jadi apabila dia orang nak sekat, dia orang buatlah satu ajaran baru. Jadi dia orang mesyuarat, dia orang meeting lepas perang salib tu. Dia kata kita nak lawan orang Islam ni tak boleh secara peperangan fizikal, sebab dia berperang untuk hidup, kita untuk mati. Kita berperang untuk hidup, bila nak menangnya. Jadi kita kena psikologi. Maknanya Wahabi ni bukan Islam lah maknanya kalau ikut Dia ajaran daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syiah dia melampau-lampau mengkafirkan para sahabat. Wahabi ini dia merendahkan Ahlul Bait, tapi dia tidak mengkafirkan sahabat. Jadi Yahudi ni pandai, dia buat dua. Seolah-olah Syiah dengan Wahabi ni satu mata wang yang muka lain-lain. Wahabi pandang sini, Syiah belah sini. Kata Syiah belah nombor, Wahabi belah parlimen. Lebih kurang macam itulah. Duit yang sisi lain, duit sama. Tapi kefahaman mereka ni dia orang pun pada yang satu juga kan. Dia ialah macam orang kafir kan. Jika kamu tanya kepada musyrikin Mekah, siapa yang menjadikan langit bumi? Mereka jawab Allah. Mereka beriman pada Allah, tapi mereka tak beriman pada Muhammad. Itu yang terkeluar. Macam Wahabi dia letak Rasulullah tu manusia biasa. Kalau tak manusia biasa, ulama kata jatuh akidah. Dia bukan manusia biasa tu. Dia boleh belah bulat lepas suatu mentahar. Macam kita pegang manusia luar biasa. Sebab banyak mujizat, 1000 mujizat lebih kurang, dan melebihi mujizat para nabi lain. Itu baru Rasulullah zahirkan sebanyak 1%. 1%. Di dunia 1% je Rasulullah sebut. Akhirat baru 99%. Jadi di akhirat tu tak ada orang lain, dah dia.
Macam kalau ikut yang saya baca sejarah Nabi Musa dekat Tur Sina, ada setengah tu cakap dia berjumpa dengan Allah. Padahal Allah tu wajah dia juga ke macam mana? Dia sebenarnya yang dia nampak tu dalam pensan dia tu ialah Nur Saksani. Nur Saksani. Nur Zat. Nur Muhammad. Sebab ada sedikit pergerakan di atas zat itu dari segi istilah hakiki pemahaman jatuh di atas sifat. Okey. Kalau contohnya kita nak tunjuk atas diri kita, tunjuk kena sifat, tunjuk sifat. Jadi apa zat tu nak kata diam pun tak, gerak pun tak. Maknanya kita sifat je lah. Macam sifat jugalah. Maknanya Rasulullah kan ditahan oleh Nabi Musa di langit ke-6. Roblok sampai 9 kali. Takkan Rasulullah tu tak tahu, Nabi Musa lagi tahu. Kena kurang solat. Katonglah punya cerita. Sebenarnya dia tak puas yang dia melihat di Bukit Tursina tu. Diri tu dah, wajah tu dah. Sebab tu Mahizat kata Nabi Musa ni nak melihat mata yang memandang Ta'ala. Kalau tarekat Dusuki dia kata nak melihat dalam pipi baginda Rasulullah tu wajah Ta'ala. Maknanya pergi jumpa Allah, lekat cermin wajah sini. Sebenarnya dia dah cuma dikiah je. Cuma kiasan je lah. Kalau Rasulullah tu berjumpa, jadi bertempat lah Ta'ala tu. Jadi berupa lah, jisim lah. Kat air kosong tu. Kadang-kadang benda ni semua simbolik. Simbolik. Dia buat U-turn je sebenarnya. Mana dia jumpa siapa? Sebab dia naik seorang je. Itulah Jibril tak ikut. Tak ikut. Siapa nak pergi ke Sidratul Muntaha, Rasulullah pergi sendiri kan. Tapi sebenarnya maksud dia tu, Masuk dia nak bagi tahu mak dia. Macam tadi juga. Tadi kan saya cakap okey berapa? Apa yang langit keempat tu ada bintang tu. Yang kelip 70,000 dah 72,000. Dia nak cerita kepada mak dia ni siapa. Jadi nampak dah cerita tu macam dia nak bagi tahu kat Jibril. Dan dia nak tunjuk kepada kita ni dia tu siapa. Rasulullah tu. Dah Jibril tak lepas. Jibril pergi ambil wahyu dengan Ta'ala. Tapi Jibril pergi sampai Sidratul Muntaha. Garis dunia sepadan dunia. Tak boleh pergi rapat. Rasulullah boleh pergi rapat. Daripada Muhammad bertukar menjadi Ahmad. Pergi langit kenal. Maknanya lepas pada Sidratul Muntaha tu, garis dunia sepadan dunia tu, dia tukar daripada diri nurani yang biasa tu, yang sahabat semua nampak tu, kepada diri Rabbani, diri Ahmad, diri Tuhan tu. Jadi Syekh Ramuddin kata di langit yang ke-6 martabat Rasulullah tu melebihi martabat para malaikat. Dan di langit yang ke-7 itu melebihi martabat sekalian makhluk. Kalau martabat dia lebih pada sekalian makhluk, dia tu siapa? Tu daripada Muhammad jadi Ahmad jadi Ahad tu. Barang tu tak bercerai, tak berpisah dah. di situ siapa yang faham lah. Faham lah. Bukan ada barang lain. Tapi kalau nak tengok, kalau kita nak ni tujuan sebenar Rasulullah pergi mengambil solat tadi tu kan. Sebenarnya apa cerita sebenarnya? Yang pergi ambil solat tu? Solat tu. Sedangkan sebelum tu pun ada solat kan. Okey. Rasulullah diperintahkan, ni cerita syariat lah. Pergi ambil solat ke Mustawa. Ke Mustawa atas pada Muntaha lagi lah. Jadi masa di Masjid Al-Aqsa tu, Rasulullah solat
rakaat. Rakaat. Tahu solat mana? Itulah solat-solat yang Nabi buat sebelum tu. Yang ni yang diberitahu lah. Tapi solat Sebenarnya solat yang saya ajar abang tu tabarruk. Jadi ambil ngaji pada dalam Gua Hira yang tu lah. Solat yang tadi tu. Abang kata abang pernah buat. Tu sebenarnya. Sebab Nabi dulu ada yang kiam saja. Ada yang rokok saja. Ada yang sujud saja. Ada yang duduk saja. Rasulullah ni sempurna amal ibadat dia. Syumun. Alif kiam, rukuk ha, sujud mim, duduk dal. Ahmad. Kalau solat 5 waktu tu dia letak atas alhamdu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Alhamdu. Puji, segala puji. Puji memuji. Ahmad Muhammad tu lah, barang tu lah. Yang mengerjakan solat pun dia. Mana diri kita? Dah kita takbir tu. Cuma dia lah. Cuma kita numpang situ je. Kita menggayakan lah. Kita sebenarnya dari segi hakikat ni tak ada. Tapi kita rasa kita ada. Sebenarnya yang bergerak tu dia. Kudrat iradah tu. Kita dua je. Menahan diri. Kemudian meminta tolong. Tu je kita. Kudrat iradah, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam, semua dia. Yang taklah bentukkan pada kita dua je. Minta tolong. Ia akan nak berdua, ia akan nasta'in tu. Nak pergi ke mana? Bahasa zikir Allah. Tadi orang Ta'ala tanya, kau nak apa? Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Pohonlah kepadaku, nescaya aku akan perkenankannya. Masa kita zikir Allah tu kan. Apabila zikir Allah tu, kita dah tongkat lidah, kita dah masuk ke dalam. Tu dikatakan kita akan berjumpa dengan 3,000 nama. Pakai nama tuwalu pasamma wajhullah. Di mana kamu hadap, di situ wajah Allah. Ada wajah saya, rindu, sabar, redha, ikhlas kan. Jadi 1,000 dengan para malaikat, 1,000 para Nabi Rasul, 300 Tarat, 300 Zabur, 300 Injil, 99 Quran. Satu nama yang tersembunyi. Jadi Jibril suruh Rasulullah baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi nama mana satu? Ya Rasul jawab Nabi khairihim tu. Aku tak tahu. Sebab nama Allah Ta'ala ni banyak. Yang pada kita memang 3,000 lah. Tapi sebenarnya ada ulama kata nama Allah dengan nama Muhammad ni sama banyak. Dan ada kata banyak lagi nama Muhammad. Orang tanya lagi, sebanyak mana? Seketak-ketak alam ni. Senang jawapan, habis. Kalau orang tanya sebanyak mana? Seketak-ketak alam. Dia nak tahu apa lagi? Habis lah. Mati kat cerita situ kan. Ada orang kata nama 100 tu ialah nama Muhammad. Ada orang letak nama Allah situ. Kalau nama Allah situ, yang melikung nama 100 tu ialah siapa yang bawa tu nama? Muhammad lah bawa. Dia tak sunyi dengan Muhammad cerita dia. Ikut ke mana pun mesti pegang Muhammad. Sebab kalau pegang Allah, Allah mana ada agama. Allah tu universal, global. Dia kena pegang Muhammad. Sebab kalau kita tengok syariat pun, yang terjun ambil umat dia pun, dia terjun dalam neraka. Satu bulu roma pun tak suruh lorong. Siapa dia tu? Dia pula boleh tanya Allah Ta'ala, adakah semua umatku telah masuk syurga? Allah Ta'ala kata, ya, semua dah masuk. Aku tak percaya. Aku nak tengok sendiri. Takkan Rasulullah boleh jawab macam tu. Macam cerita tu ada dua pula ya. Siapa pula tadi?